Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hatta. Okey, jadi untuk hari ini kita akan mulakan kejap saya nak off volume ni kejap. Terbuka pula volume kat bawah ni. Okay, sorry ada gangguan teknikal sekejap tadi. Okay, so malam ni kita buat kelainan sikit. Selalunya saya ke udara secara live pada sebelah pagi kan. Jadi malam ni kita ke udara secara live di sebelah malam selepas kita selesai menunaikan solat tarawih. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan semua pun baru je selesai solat tarawih macam saya juga. Okay, dan tadi kita sempatlah bertadarus sekejap. Lepas tadarus kita akan mulakan sesi live ni. Seperti yang saya telah janjikan, insyaAllah pukul 10 malam kita akan memulakan sesi sembang santai bersama saya malam ni. Okay, dan malam ni saya tak berkesorangan. Saya tak berkesorangan tapi saya ada sahabat saya. Sahabat saya seorang perunding hartanah yang bernama Salihin. Okay. Jadi Salihin dah standby on the other line tu. Dia dah tengah tunggu nak muncul di kaca live bersama tuan-tuan perempuan semua. Jadi sementara saya nak tunggu Salihin masuk dalam kita punya perbincangan ni. Okay, jadi saya nak tengoklah beberapa orang yang saya dah nampak nama-namanya muncul di skrin saya. Okay, saya nampak nama Ustaz Nazri situ. Waalaikumsalam Ustaz Nazri. Terima kasih Ustaz Nazri join kita pada malam ni. Tuan Haji Wahab pun ada. Waalaikumsalam Tuan Haji Wahab. Okay, jadi siapa-siapa yang dah join rancangan live ni, saya minta tuan-tuan perempuan untuk kenalkan diri masing-masing. Sekurangnya saya tahulah yang saya tak berkesorangan dan minta bagilah salam. Bagi salam dah ucaplah selamat malam. Bukan selamat pagi selalunya cerita kita bersiaran pada sebelah pagi kan. Jadi hari ni kita bersiaran pada sebelah malam. Jadi sekurang-kurangnya bagilah salam ataupun ucaplah selamat malam di situ. Okey. Dan seperti biasa saya minta bantuan tuan-tuan perempuan semua untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita sembang santai malam ni. Okey. Jadi topik pada malam ni memang sinonim dengan tuan-tuan perempuan yang bergelar seorang perunding hartanah iaitu aktiviti RAN di musim PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kita sembang-sembang lah secara santai. Okay, tuan-tuan perempuan boleh masukkan dalam ruangan komen apa yang tuan-tuan perempuan sedang lakukan sekarang di musim PKPB ni, dan saya percaya ramai di kalangan tuan-tuan perempuan yang dah memulakan aktiviti sebagai seorang perunding hartanah dan saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan pun boleh bagilah sedikit banyak inputs berkenaan dengan aktiviti tuan-tuan perempuan juga pada musim PKPB ni. Okey, dan bersama-sama kita sekarang ni macam saya dah janjikan tadi ada saudara Salihin. Okey, selamat datang Salihin. Apa khabar? Oh, Salihin punya connection ada masalah ke? Okey, Salihin boleh dengar saya? Boleh dengar suara saya dengan jelas? Kita dah live dah sekarang Salihin. Okey. Oh, dah live. Connection ada problem kot. Saya okey, dah boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. So apa khabar Salihin? Sihat? Sihat, kau baik terus. Kau sihat kau? Okey. Alhamdulillah, macam nilah sihat orang tua-tua macam. So macam mana buka puasa tadi, makan kat mana? Kat rumah? Saya makan kat rumah terus. Oh ya ke? Makan nasi goreng dengan green tea tu lah. Oh ya ke? Beli ke masak sendiri? Masak sendiri. Oh alhamdulillah, bagus. Bujang ni pandai masak sendiri. Boleh jadi menantu ni. Itu tahun depan kot. Oh ya ke? Coming soon ni. Dah ada perancangan dah. Perancangan ada dah, cuma kad tu belum edar lagi. Oh, tu jangan lupa dia jemput saya tu. Boleh. Jemput kawan-kawan tu. Okay, kita tengok ramai yang dah join malam ni. Nampak ada nama Izani, Aiful. Waalaikumsalam. Saya Aiful, ejen hartanah juga. Okay, terima kasih Izani. Sahabat kita Tuan Fakar Zirul. Fakar Zirul, Waalaikumsalam Fakar. Okay, terima kasih yang dah join Anis pun ada. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni saya minta tolong kongsikan. Atuk Azwan pun ada Okay. So terima kasih Mumin Bastir pun ada semua.
Dan ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa-siapa yang dah join kita pada rancangan live malam ni. Dan saya mengharapkan agar tuan-tuan perempuan semua boleh bantu untuk kongsikanlah rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okay, so kita mulakanlah topik perbincangan kita pada malam ni. Okay, so Salihin sekarang ni tengah buat apa sebenarnya? Maksud saya dalam orang kata apa, sebagai seorang perunding hartanah kan, selain daripada jadi perunding hartanah tu, Salihin jadi apa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so sekarang ni saya baru sambung belajar di UiTM Shah Alam. Saya ambil course Master Architecture. So sekarang ni baru SEM 1 lah. Okay. So dalam musim PKP ni ada kelas juga ke? Oh, kelas memang ada, cuma sekarang ni buat kelas online je. Sebab PKP lah. Okay, jadi sepanjang jadi student part time ni, jadi macam mana Salihin bahagikan masa antara belajar dan juga jadi perunding hartanah ni? Yang tu senang je. Kalau macam student, so macam kalau student kalau nak buat iklan, so basically saya macam buat iklan tu time waktu puncak, contohnya waktu lepas imsak, waktu tengah hari dan waktu petang. Sebab time tu lah macam ramai orang buka phone kan. Itu untuk buat iklan. Dan untuk dan untuk study, biasanya saya study tengah malam. Sebab biasa student architecture dia memang aktif waktu malam je. Pagi memang dia memang semua dah tidur gitu lah. So actually semua student architecture lah, biasanya dia akan study time malam lah. So tu waktu puncak dia lah. Jadi study malam tu boleh qiyamul lail terus lah. Qiyamul lail tu yang tu ikut orang kot. So maknanya bila dalam bulan-bulan puasa ni kan, bulan Ramadan ni, jadi memang jadual tu pun lebih kurang sama macam bulan-bulan lain juga. So basically jadual belajar tu dengan jadual belajar yang online dan offline basically sama. Cuma dia tukar medium lah, just offline ke online. So kelas memang ada macam biasa lah. Cuma kena bagikan kelas dan waktu buat iklan tu. Kelas memang tiap-tiap hari ada Kelas memang setiap hari kecuali petang, Khamis dan Jumaat ada. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu pagi je. So kena bagi masa betul-betul lah untuk Jadi itulah tuan-tuan perempuan boleh tengok Salihin seorang pelajar master yang dalam bidang architecture, tapi beliau boleh membahagikan masa untuk menjadi seorang perunding hartanah. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah lah pada Salihin. Dan mungkin pada rakan-rakan perunding hartanah yang lain yang dah jadi full time rent kat luar sana tu, mungkin boleh ambil pengajaran ataupun panduan daripada perbincangan kita pada malam ni. Dan kalau orang yang buat benda ni sebagai part time boleh meneruskan aktiviti sebagai seorang perunding hartanah, apatah lagi bagi tuan-tuan perempuan yang mungkin dah menjadi full time agent, full time perunding hartanah, tak ada masalah sebenarnya kot untuk jadi perunding hartanah tu kan. Jadi dalam tempoh PKP ni Salihin, kita dah pun menginjak masuk ke PKPB sekarang ni. Jadi sebelum ni kita dalam tempoh PKP. Jadi dalam tempoh PKP tu, Perintah Kawalan Pergerakan tu sendiri, daripada 18 hari bulan Mac hari tu sampailah ke 3 hari bulan Mei lah. 4 hari bulan Mei baru kita start PKPB kan. Jadi tempoh PKP tu, macam mana Salihin jalankan aktiviti sebagai seorang perunding hartanah? Ni nak. So basically biasanya PKP ni lah. So masa first week tu saya macam down juga lah untuk first week. Then after macam seminggu tu dah down, so saya fikir takkanlah nak down selama-lamanya kan. So after seminggu tu then coach pun buat live. So saya start buat iklan balik lah. So saya buat iklan. So basically esok ada satu appointment dekat Bangi. Tahniah. Then ada lagi 2 appointment lepas raya. So basically kita sebagai perunding hartanah kena buat iklan selalu lah. Jadi iklan yang Salihin buat tu secara online ke ataupun offline sekali?
saya buat ada yang guna FB Ads, ada yang manual, contohnya macam share dekat Facebook group, lepas tu ada share dekat Telegram. So basically yang banyak respon from Telegram lah setakat ni. Kalau macam Facebook group tu still ada, tapi kurang lah, kalau kurang berbanding dekat Telegram lah. So banyak demand lagi dekat Telegram. Okay, Telegram tu maknanya sharing macam mana tu yang Salihin buat? Dalam group Telegram yang Salihin join ke ataupun macam mana? So basically macam saya buat satu group macam satu subscriber. Okay. So basically semua yang info-info tu saya letak kat situ, dan dan saya akan share waktu pagi, tengah hari, petang dan tengah malam. Sebab waktu PKP ni yang paling aktif ialah waktu tengah malam, maksudnya pukul 12 ke 2. So basically ramai yang reply time-time tu lah. Cuma saya reply balik waktu siang tu lah, sebab nak kasi mood yang klien tu so lagi segar. So time tu lah saya reply balik lah. Oh, dia orang WhatsApp Salihin pada tengah-tengah malam pukul 12 tengah malam tu dia orang WhatsApp. Ya. Sebab saya pernah reply WhatsApp macam tengah malam lah. So basically macam tengah malam ni macam dia macam sedar tak sedar. So basically bagus reply time siang nanti. Macam waktu pukul 9 ke pukul 10 tu. Tengah mamai tu nak balas WhatsApp ke susah juga kan. Takut nanti yang kita nak tulis tu jadi benda lain pula kan. Okey. Jadi dalam tempoh PKP hari itu ada feedback yang positif daripada prospek klien Salihin tak? Ni. Okey. Masa PKP, feedback. PKP lah. So basically masa PKP ni saya dapat lebih kurang 25 leads lah yang reply WhatsApp. Okey. Bagus. Okay. So yang secure appointment sekarang ni baru 3 lah. Kena okey lah, 3 per 25 lebih kurang 1/8 lah kena ratio dia. So basically kena rajin buat iklan lah untuk dapat appointment. Okey, dah sambil-sambil kita duduk sembang ni kan, mungkin ramai kawan-kawan kita kat luar sana tu yang tertanya-tanya lah, Salihin ni bila sebenarnya join jadi seorang perunding hartanah? Okey, saya start join bulan 11 tahun lepas lah. Bulan 11 tahun lepas. So basically macam saya nampak iklan coach dekat Facebook ke Instagram. Saya rasa kat Instagram kot. Instagram. Dan saya reply saya reply the iklan tu, dan saya jumpa coach di ni lah, di Banda Tun Seng On. Itulah bermulalah perkenalan kita pada masa tu Okey, so lepas dah jumpa dengan saya tu, rasa terus terbuka hati nak jadi seorang perunding hartanah ke ataupun macam mana? Yes. Ataupun sebelum tu lagi dah rasa macam okeylah nak cuba-cuba jadi rent ni kan Sebab juga. Sebab saya study yang pasal property ni masa zaman degree lagi, masa tahun lepas lah. Tahun lepas masa semester 8 tu saya macam study lah pasal property. So pergi seminar tu. So lebih kurang 8 bulan saya macam join. Then macam saya dah ada ilmu, so baru saya join yang jadi rent ni lah. So basically kena study dulu baru boleh jadi rent lah. Jadi tadi Salihin beritahu Salihin dalam bidang architecture, sekarang pun tengah buat master dalam architecture kan. Jadi macam yang kita faham lah, architecture ni memang ada related to property kan Yes. Bila saya rasa memang you are on the right track lah. Bila join aja property industry sebagai seorang perunding hartanah, Salihin mungkin boleh gunakan apply apa yang dah belajar dalam bidang architecture tu untuk orang kata memantapkan lagi bidang perundingan hartanah ni juga kan So manalah tahu ada rezeki, ada klien yang dah beli rumah, dia nak buat renovation, dia nak suruh Salihin buat plan dan sebagainya, boleh gunakan peluang tu, betul tak Betul. Sebab saya jadi ejen juga, macam ejen bina rumah atas tanah sendiri. So saya ada juga yang join yang itu. So basically ada dua business lah. Satu yang pasal undercon property, satu pasal business bina rumah atas tanah sendiri. Okay, tahniah saya ucapkan. So maknanya bila dah join dalam bidang perunding hartanah ni kan, nampak dia punya, sebab saya difahamkan sebelum ni Salihin masih bekerja kan Tapi bila dah start
dah start buat master ni, Salihin dah berhenti kerja kan? So dah berhenti kerja lah. Jadi full time sekarang ni buat perundingan hartanah dan juga study, buat master tu. So master ni baru start bulan 3. So lagi 2 tahun baru habis lah. So lambat lagi. So macam sambil-sambil tu bolehlah macam jual-jual rumah. Lepas tu macam dapat side income sebagai student kan. Okay lah. Dia apa yang membuatkan Salihin rasa nak buat study dan juga perundingan hartanah ni full time? Sebab kalau ikutkan jelah dah kerja sebagai sebelum ni jadi assistant architect lah kan so bila dah orang kata kerja tu mungkin jelah dah dapat gaji dan sebagainya. Jadi macam mana boleh tergerak hati untuk berhenti kerja dan meneruskan dengan pembelajaran secara sepenuh masa dan juga buat perundingan hartanah ni? Sebab untuk macam target architecture saya, macam saya punya target saya nak ambil part 3, maksudnya yang professional architect tu lah. So sekarang ni saya dah ada part 1. So part 2 ni lah master. Okay. So untuk dapatkan part 3 ni dia at least kena kerja 2 tahun baru at least kerja 2 tahun baru boleh ambil exam yang part 3 tu. Sebab exam part 3 tu memang exam part 3 tu susah sikit, so kena studying lah. Dan jadi saya pun nak jadi ni. Dan saya pun macam saya pun tengah fikir kalau macam sebab saya tengah fikir kalau duit cukup saya nak jadi developer pula. So tu next target saya lah. Tahniah, hebat, power. Okay, so maknanya dari segi perancangan tu memang saya rasakan lah apa yang Salihin rancang dan fikirkan daripada awal tu sebelum mencuburi bidang perundingan hartanah ni memang dah orang kata start fikir lah apa benda sebenarnya yang Salihin nak buat lah, betul lah. Okay, jadi dalam keadaan sekarang ni, dalam tempoh PKP, dalam tempoh PKPB yang kita tengah lalui sekarang ni, ada nampak apa-apa masalah tak? Masalah dari segi Salihin menjadi seorang perunding hartanah tu? Dari segi ni lah. Dia basically, macam mana cakap, dia basically kalau untuk student, untuk buat marketing tu, untuk buat marketing kan. Sebab biasanya kalau macam rent, dia akan guna FBS lah apa kan. So macam ada ada masalah dari segi kewangan lah untuk nak buat iklan tu. Dan saya buat iklan secara manual lah, macam buat share guna Facebook group, lepas tu guna Telegram dan Instagram lah. So basically itu cara paling jimat lah untuk cut cost iklan. Jadi sekarang ni itulah macam yang kita selalu dengar lah kan, kebanyakan orang bukan setakat perunding hartanah je, banyak orang yang menjalankan bisnes menghadapi kesulitan di dalam tempoh PKP, dalam tempoh PKPB sekarang ni, dia orang banyak yang mengeluh kata bisnes down, dan tempiasnya tu saya rasa ada sikit sebanyak kena kepada rent yang ada sekarang ni lah, betul tak? Jadi bagi pandangan Salihin, macam mana cara untuk diorang ni nak overcome masalah-masalah tu? Mungkin apa yang Salihin dengan berdasarkan pengalaman Salihin dalam tempoh PKP dan juga PKPB ni, yang mungkin Salihin boleh ceritakan, yang boleh share kepada rakan-rakan rent yang lain untuk mereka overcome masalah tu. Dia kalau masalah ni, untuk overcome masalah ni dia kalau cara paling mudah ialah buat live macam ni lah. So macam free marketing, apa orang cakap lah. So biasanya macam mostly brand akan macam akan segan, malu sikit. So kita kena overcome lah yang benda-benda macam ni. So bila dah buat macam Salihin sekarang ni, marketing tu guna page ke ataupun buat personal account untuk FB tu? Untuk FB tu saya buat macam satu lagi Facebook baru. Sebab so macam satu lagi Facebook baru. So sebab saya macam nak so saya macam nak overcome macam spam lah. So maksudnya kalau kita macam share, so nanti dia akan keluar noti dekat Facebook friend kan. So untuk overcome the spam tu saya buat Facebook baru. So saya spam kat situ lah. So lagi saya selamat lah. Tak ada masalah bila kita share banyak-banyak tu, tak kena ban ke dengan Facebook? Setakat ni okey lah. Setakat ni okey lah. Itulah macam yang saya
dengar lah, kebanyakan orang yang suka buat sharing di group dan sebagainya, bila kita buat sharing terlalu kerap, dia mendatangkan masalah sebab mungkin benda tu boleh menyebabkan Facebook trigger yang kita nak spam. Jadi benda tu akan menyebabkan kita punya page ataupun personal account tu mungkin kena ban. Jadi kena hati-hati jugalah kalau kita nak sharing tu, kita kena check dulu. So mungkin ada limit tertentu lah, ada limit tertentu bila kita nak share dalam group ataupun dalam mana-mana kata apa, biasanya dalam community group lah kan. So takut nanti bila terlalu banyak sangat dia akan trigger Facebook untuk ban kita. Jadi kena hati-hati lah kat situ. Okay, jadi iklan yang Salihin buat tu, biasanya iklan tu apa tu dari segi projek ke ataupun sekarang ni yang banyak buat ni untuk projek ataupun untuk sub-sale? Oh, macam saya sebab macam mana cakap, saya macam mostly fokus on yang rent to own dan yang projek. So macam sub-sale saya memang tak buat. Sebab sub-sale dia kena cari owner dengan klien lah. So memang saya target just project dan rent to own lah. Jadi projek-projek yang Salihin iklankan tu projek kat mana tu? Yang tu projek tu ada dekat Sepang lah, mostly Sepang tu. Yang apa, yang Alanis Resident, lepas tu yang Salak Tinggi, semua yang Mr. Edwin punya tu, semua yang projek tu lah. Okay, so maknanya benda ni yang kalau tak silap saya lah, yang kat Sepang tu ada dalam 4 ataupun 5 projek lah kan yang bawa Edwin tu kan? Yes. Jadi okay, medium marketing yang Salihin buat, macam yang katalah yang Salihin kata tadi, buat Facebook marketing kan, so gunakan apa tu copywriting dan letakkan dalam Facebook ads dan sebagainya. Jadi cara yang Salihin gunakan selain daripada gunakan Facebook marketing tu, ada gunakan apa-apa tools lain tak? Oh tu, okay. Macam mana kan? Kena yang untuk marketing tu, kena saya guna yang landing page yang coach punya tu. So macam senang lah. Okay. Sebab dalam landing page tu, semua item, semua macam info-info yang penting semua dah ada. So just buat copywritingnya pendek sikit dan share link. So macam klien akan sign up dan dia akan WhatsApp je kat kita. I see. So memang gunakan landing page tu berkesan Yes. So, memang senang lah untuk macam kata apa, attract. Untuk attract apa ni prospek buyer tu memang mudah lah gunakan landing page tu. Yes. Okay, ada cuma untuk attract tu link yang Salihin buat untuk landing page tu ada? Apa link dia? Saya send ke WhatsApp. Sekejap saya send ke WhatsApp. Okay, sementara tu bagi rakan-rakan yang baru join rancangan live ni, kita buat sesi sembang santai bersama apa tu Salihin yang merupakan seorang yang saya tuliskan dalam poster saya semalam tu sebagai seorang BBNU lah, budak baru naap, sebab Salihin baru je join dalam industri perundingan hartanah ni tahun lepas bulan November dan beliau sekarang ni masih lagi bergelar seorang mahasiswa lah dalam postgraduate studies untuk buat master dalam bidang architecture. Dan di samping dia buat architecture punya studies tu, Salihin ada juga buat perundingan hartanah lah dan benda ni bagi saya lah tak mendatangkan masalah pun bagi anda yang mungkin baru nak join bidang perundingan hartanah ni, anda boleh buat seperti mana yang Salihin buat sekarang ni. Jadi tak kira lah anda nak buat benda tu sebagai part time ke ataupun anda nak bergerak sebagai full time rent ke, jadi bagi saya benda tu tidak ada menjadi satu masalah dan insyaAllah kalau misal kata kita tahu teknik yang betul, segala urusan tu boleh dipermudahkan insyaAllah. Okay, jadi Salihin dah letakkan link di situ. Okay, saya klik sekejap kat link ni, kita tengok ni okay, landing page yang Salihin dah buat ni bersama hartanah dan anda lah. So tuan-tuan puan boleh tengok hartanahdananda.com/Salihin2. Okay, so boleh tengok dia punya landing page. Okay, ni untuk projek Alanis Salihin? Yes, Alanis. Okay, Alanis ni di Sepang dekat Warisan Puteri. Jadi tuan-tuan puan boleh klik kat link tu, nanti boleh tengok lah dia punya landing page tu. Okay, jadi kalau kita tengok dia punya landing page ni very simple dan mudah untuk kita go through. Okay, dengan dia letakkanlah link WhatsApp di situ dan juga lokasi di mana
projek tersebut dibangunkan. Dan ada video dekat sini, so boleh tengok video. So basically semua info dah ada dah. Just bagi link je. Okay, so boleh tengok video, dalam ni ada video dia. Okay, video ni Najwa yang buat ni Salihin punya video tak ada Saya punya nanti dulu saya buat. Okay, so kita scroll lagi kat bawah apa yang ada. Tengok muka Salihan. Ni muka budak ke ni? Zaman bila ni? Lepas SPM ke? Tu 3 tahun lepas punya gambar. Oh ya ke? Kena bagi gambar baru ni. Gambar apa ni? Gambar dah dewasa ni. Gambar macam budak sekolah lagi ni. Okay, so budak lagi. Telefon, ada email lepas tu ada gambar-gambar berkenaan projek tersebut Okay. Okay, so tuan-tuan puan-puan boleh tengok lah dalam video ni saya ada sharekan dia punya landing page yang Salihin dah buat. Okay, jadi kalau tuan-tuan puan-puan yang mana berhajat untuk buat landing page macam mana yang Salihin buat ni, boleh hubungi saya, insyaAllah saya akan bantulah untuk binakan landing page ni. Dan kalau tengok kat sini dia ada WhatsApp link so bila kita tekan je WhatsApp link ni, okay, dia akan terus pergi ke WhatsApp dan dia akan terus kita boleh mudah untuk kita ni lah. So ni saya tak ni pula so kena tukar balik dia punya ni lah nanti setting tu lah. Tapi betul lah macam saya beritahu tadi, WhatsApp ni bila tuan-tuan perempuan tekan je link kat situ, dia akan terus pergi ke link WhatsApp dan boleh terus WhatsApp. Jadi itu lebih kurang dia punya kegunaan landing page ni. Jadi bila ada landing page ni mudah sebenarnya untuk kita memperkenalkan apa-apa projek ataupun hartanah yang kita ingin iklankan lah. Okay, so kita balik semula kepada perbincangan kita. So ada lebih kurang 20 orang yang tengah tengok rancangan live kita pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dah join. Terbaik saudara Salihin, Ahmad Anik. Okay, so kita nampak Cikgu Jamrus pada komen itu. Salam terus berkongsi ilmu. Jadi Ren kena kental. Tak kira apa situasi, kita kena terus fokus. Jadual kerja mesti ada. Yes, okay. Terima kasih Cikgu bagi motivasi malam-malam macam ni. Ingatkan Cikgu dah tidur ni. Tak tidur lagi Cikgu Okay, power Salihin Zailan. Oh ni, Haji Wahab pun ada komen kat situ Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join kita pada malam ni. Jadi dalam mungkin saat-saat yang terakhir ni lah so apa yang mungkin Salihin boleh bagi nasihat lah kepada mungkin sahabat-sahabat yang baru je nak menceburi bidang hartanah dan mungkin mereka merasakan bahawa mereka ni dalam dilema lah, nak berhenti kerja terus ke ataupun nak kerja sambil buat part time ke. Apa yang Salihin boleh bagi saranan pada sahabat-sahabat yang ada kat luar sana tu? Okay. So macam mana cakap? So untuk my advice untuk yang Ren-Ren yang untuk Ren-Ren yang tengah PKP ni, so kita sebagai Ren kita kena still buat marketing lah, sebab macam itulah sebab marketing is our jantung. So kalau without marketing, so business kita memang takkan jalan lah. So kena selalu buat marketing, selalu kena buat macam coach ni, buat sharing live So marketing is important lah untuk any business pun. So itulah nasihat saya. Still kena jalan iklan selalu lah. Jadi macam budak-budak yang baru nak join dalam industri ni, apa yang Salihin boleh bagi tahu dengan dia orang? Yang mungkin dia rasa macam is it the right industry to join dalam tempoh sekarang ni, orang takut nak beli, nak commit, nak buat bina hutang dan sebagainya. Jadi adakah Salihin rasa this is the right time for them to join this industry bagi mereka yang belum lagi jadi perunding hartanah ni? Ni untuk yang mereka yang belum join yang pasal property ni, so nasihat saya carilah leader yang betul macam coach dia dah guide so macam coach dah guide macam A to Z lah. So basically macam semua ilmu tu coach dah terangkan macam coach dah terangkan macam ni nak buat macam mana, ni nak buat macam mana. So basically semua ilmu tu dah ada. So then so macam ilmu dah ada, so kita just buat kita buat kerja kita lah. So macam buat iklan, lepas tu dan macam secure appointment, lepas tu then sell the project lah. So basically untuk yang mereka yang belum join,
kena macam mana cakap, kena macam study sendiri, apa, macam kena study sendiri macam Google ke YouTube apa, then kena cari leader yang apa, so basically kena cari leader lah. Sebab kalau macam kita macam just Google YouTube je, so macam ilmu tu banyak tapi kita tak tahu nak ambil yang mana satu, yang apa, macam tak tahu yang mana satu untuk kita apply untuk diri kita lah. So tu nasihat untuk yang belum join lagi lah pasal property ni. Okay, jadi terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Salihin tadi. Jadi macam yang Salihin beritahu lah, sebenarnya dalam apa-apa benda yang kita ceburi pun, bagi pandangan saya lah, kita kena cari guru yang boleh mengajar. Itu yang paling utama sekali lah kan. Dan dalam masa yang sama kita kena faham sebenarnya walaupun kita dah timba ilmu dengan banyak sekalipun, tapi kalau kita tak memulakan langkah pertama untuk apply ilmu yang kita dah belajar tu pun tak guna juga kan. So macam biasanya lah kalau kita dengar dalam mana-mana seminar ataupun mana-mana kelas yang kita hadiri sekalipun, kebanyakan pakar-pakar motivasi, cikgu-cikgu yang mengajar kita selalu beritahu, apa yang saya sampaikan ni amalkanlah. Amalkan, kalau misalnya kata tak amalkan, benda tu akan jadi sia-sia belaka. Jadi macam sepanjang tempoh PKP yang lepas pun saya dah setiap hari aku udara secara live every morning pukul 10 pagi daripada 19 hari bulan Mac sampailah ke PKPB yang lepas baru ni 4 hari bulan Mei. Saya ikut udara secara live every morning. So dalam video sharing saya setiap hari tu, alhamdulillah saya dah kongsikan banyak perkara lah. Jadi tuan-tuan puan, kalau misalnya kata ada peluang, ada masa, saya syorkan tuan-tuan puan bolehlah go through masuk ke YouTube channel saya, senang masuk ke YouTube channel Hartanah dan Anda, cari je Hartanah dan Anda di YouTube, boleh go through video-video sharing yang saya dah kongsikan, yang mana semua video tu saya dah pautkan di dalam YouTube channel saya. Jadi subscribe YouTube channel saya dan boleh go through satu persatu lah apa yang saya dah kongsikan di situ. Jadi terima kasih banyak-banyak Salihin atas sharing pada malam ni, dan saya ucapkan selamat maju jaya dan semoga appointment yang ada esok dan selepas raya tu nanti boleh close dengan jayanya. Alright, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Salihin, bye-bye. So kita teruskan dengan saya pada malam ni. Jadi tuan-tuan perempuan yang dah dengar tadi perkongsian daripada Salihin berkenaan macam mana pengalaman dia, macam mana cara dia menjadi seorang perunding hartanah, dia boleh terjebak dalam industri perundingan hartanah ni, dan dalam masa sekarang ni jadi perunding hartanah sambil belajar bukan perkara yang mudah sebenarnya, dan belajar pula tu bukan calang-calang jadi ambil master dalam bidang architecture. Jadi memang saya rasakan pengorbanan dan juga masa yang Salihin dah tempuhi tu, yang mana dia kena rancang betul-betul untuk memastikan bahawa kejayaan dalam dua-dua bidang tu boleh diperolehi dalam bidang perundingan hartanah dan juga dalam bidang architecture yang dia tengah buat master sekarang ni kan. Jadi kalau dia boleh, tuan-tuan perempuan juga, saya pasti insyaAllah boleh. Dan itu saja perkongsian saya pada malam ni. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat, ni saya buka peluang, siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan landing page macam mana yang Salihin buat bersama saya, boleh contact saya melalui telefon, boleh WhatsApp saya di nombor 012 655 0685. Boleh tengok balik landing page yang Salihin dah buat ni, memang cantik. Untuk projek memang bagi saya sangat-sangat sesuai lah. Sangat-sangat sesuai. Siapa-siapa yang buat projek marketing gunakan landing page ni memang mudah. Jadi tuan-tuan perempuan hanya dapatkan linknya, macam Salihin dah letakkan link dekat situ, hartanahdananda.com/salihin2. Jadi kalau katalah tuan-tuan perempuan gunakan landing page ni, just bagi tahu, letak je copywriting yang simple. Lepas tu bila tuan-tuan perempuan nak buat call to action punya button, just letakkan klik link di bawah untuk berhubung dengan saya. Jadi bila orang yang tengok iklan tu, dia klik je link landing page tu, terus pergi ke landing page tuan-tuan perempuan semualah. Dan landing page ni boleh diletakkan di mana-mana platform sekalipun. Nak letak kat WhatsApp pun boleh, nak letak kat Telegram pun boleh, nak letak kat Facebook pun boleh, nak letak dekat Instagram pun boleh, kat mana-mana pun boleh kan. Jadi mudah. Mudah untuk tuan perempuan gunakan landing page ni untuk tujuan pemasaran hartanah tuan perempuan lah. Terutamanya bagi mereka yang menjalankan projek marketing lah. Jadi itu yang saya boleh kongsikan pada tuan perempuan semua untuk malam ni. Dan kalau misalnya kata tuan perempuan
berminat untuk mendapatkan landing page khusus untuk tuan perempuan, jadi boleh berhubung dengan saya, insya-Allah saya akan cuba bantulah macam mana nak buat landing page tu, saya akan ajarkan, dan kalau tak tahu nak buat, tak ada orang kata apa laptop ke, tak ada software yang nak buat landing page tersebut, jangan risau, bagi tahu jangan saya, ada masalah tertentu yang tuan-tuan perempuan tak boleh nak teruskan dengan nak buat landing page tu sendiri, saya akan tolong bina landing page tu. Okay, as simple as that. Boleh contact saya, nombor telefon saya 012 655 0685. Sekejap saya masukkan dalam link ni 0685 Okay. So boleh WhatsApp dengan saya, insya-Allah nanti saya akan bantu tuan-tuan perempuan untuk bina landing page masing-masing lah. Nak buat untuk project work boleh, nak buat untuk sub-sale punya ni pun boleh, nak buat untuk personal branding pun boleh, tak kisahlah, as long as tuan-tuan perempuan ada niat untuk membina landing page sendiri, insya-Allah saya akan bantu, macam mana bentuk landing page tu nanti kita boleh bincang lah, dan macam yang saya dah buat sebelum ni, siapa-siapa yang berminat nak buat landing page tu, saya akan invite untuk datang ke pejabat saya, nanti saya akan ajar macam mana cara nak buat landing page tu, dan kalau misalnya kata ada keperluan untuk saya bantu bina landing page tuan-tuan perempuan semua, saya boleh bantu, insya-Allah tak ada masalah. Alright. So kita tengok komen-komen yang masuk sebelum kita mengundur diri ni. Okey. Arif Sukarno, salam, mohon tunjuk ajar, saya baru berjinak-jinak dalam urusan rent. Okey, tak apa, insya-Allah sama-samalah, kita pun baru belajar juga ni. Tahniah Encik Salihin daripada Ustaz Nazri. Okay, terima kasih Tuan Haji Wahab. Terima kasih Salihin Zailan for the sharing. Okay, terima kasih semua yang dah bagi komen dan dah join live saya dan kalau anda berkehendakkan nak buat landing page, boleh berhubung dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba bantu tuan-tuan perempuan semua. Bukan setakat nak buat landing page saja, macam mana cara nak pasarkan landing page tersebut pun saya boleh bantu, insyaAllah. Okay, alright, itu sajalah perkongsian saya untuk malam ni. Jadi kalau kata ada salah silap terkasar bahasa daripada saya mohon maaf banyak-banyak, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Salihin kerana sudi bersama-sama dengan saya dalam rancangan live pada malam ni. Dan saya ingin membuka peluang kepada tuan-tuan perempuan semua juga. Kalau ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang nak berduet dengan saya macam mana Salihin berduet dengan saya malam ni, pun boleh WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan jemput tuan-tuan perempuan untuk join dalam rancangan live bersama saya di page Hartanah dan Anda. Kita boleh berkongsi apa-apa topik, berkongsi apa-apa maklumat. InsyaAllah dalam program-program siaran FB live di masa-masa akan datang lah. Jadi saya mengalu-alukan kalau tuan-tuan perempuan berhasrat nak berduet, nak bersama-sama dengan saya dalam page Hartanah dan Anda ni, nak berbincang dan sebagainya, boleh bagi tahu dengan saya, insyaAllah saya akan jemput dalam rancangan live untuk masa-masa akan datang. Okay, so itu saja perkongsian saya untuk malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat mengerjakan solat tahajud, kita sama-sama berqiyamul lail malam ni. Sama-sama kita kejar malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Semoga kita dikurniakan dengan Lailatul Qadar, dan semoga segala amalan kita di sepanjang bulan puasa, di sepanjang bulan Ramadan ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.